Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk falsafah kami iaitu isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat pensyarah kami iaitu Dr. Sulaiman Syakib bin Muhammad Noor atas peluang yang diberikan ini. Sebelum kami meneruskan dengan perbentangan kami, izinkan kami memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu, iaitu saya sendiri, Nur Aisyah Ardini binti Syahrul Amir. Kedua, Ainur Azwa binti Siddiq. Seterusnya, Nur Sabrina binti Muhammad Rashid dan Nurul Atikah binti Kasturi. Berikut merupakan poster yang dapat disimpulkan hasil daripada kajian kami. Berdasarkan World Health Organization iaitu WHO, kesihatan mental adalah keadaan kesejahteraan seseorang individu yang mampu menyedari kemampuan diri sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, mampu bekerja secara produktif dan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat sekeliling. Namun, apakah itu kesihatan mental sebenarnya? Penyakit mental adalah penyakit yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi otak yang mengganggu proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang individu dalam kehidupan seharian. Perbincangan isu utama kajian yang dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara dan rukun negara ialah yang pertama, falsafah Plato. Falsafah Plato mendakwa terdapat dua jenis kegilaan, iaitu kegilaan kerana penyakit dan kegilaan kerana sebab yang lain. Yang kedua ialah falsafah Aristotle. Falsafah Aristotle menyatakan penyakit jiwa adalah abnormal, bercanggah dengan norma-norma sifat manusia. Yang ketiga ialah falsafah Thomas. Falsafah Thomas menafikan kewujudan penyakit mental. Penyakit mental adalah satu mitos yang telah dicipta oleh industri psikiatri untuk mewujudkan stigma untuk mengasingkan sekumpulan individu. Seterusnya, falsafah pendidikan negara yang berasaskan agama dan ketuhanan adalah selaras dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang berupaya membina kepribadian seseorang dan peradaban bangsa dan negara. Seterusnya adalah pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Yang pertama sekali dari segi epistemologi iaitu falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. Terdapat dua perkara dalam epistemologi iaitu rasionalisme dan juga empirisme. Seterusnya adalah dari segi aksiologi iaitu falsafah yang mengkaji nilai. Terdapat dua perkara dalam aksiologi iaitu estetika dan juga etika. Pandangan yang terakhir sekali iaitu pandangan dari segi metafizik iaitu falsafah yang mengkaji kewujudan. Falsafah ini mengkaji hakikat kewujudan dan mempersoalkan kewujudan Tuhan, alam pemikiran, realiti kehidupan dan sebagainya. Antara punca kesihatan mental adalah tekanan dalam bentuk cemas atau panik, gaya hidup tidak sihat, genetik, keadaan sosio-ekonomi yang rendah dan sejarah hidup seseorang individu tersebut. Antara kesan kesihatan mental terhadap individu adalah aktiviti harian akan terganggu. Seterusnya, keluarga. Tiada komunikasi antara ahli keluarga membuatkan masalah kesihatan mental ini makin bertambah kerana tiada sokongan yang dapat membantu mereka. Ketiga, masyarakat. Wujudnya stigma dan diskriminasi. Sama seperti kesan terhadap individu tadi, diskriminasi sangatlah berbahaya kepada masyarakat yang mempunyai masalah kesihatan mental. Dan terakhir, negara. Kekurangan tenaga kerja kerana mereka ini sering ambil cuti kerana tidak dapat berhadapan dengan orang lain. Seterusnya adalah cadangan untuk menangani isu kesihatan mental. Terdapat banyak cadangan yang telah diusulkan, antaranya adalah mengamalkan gaya hidup sihat seperti tidur yang cukup, mengamalkan diet yang sihat, bersenam dan sebagainya. Seterusnya adalah melakukan aktiviti kegemaran seperti bersukan, melukis, membaca buku dan banyak lagi. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk perbentangan kita hari ini ialah isu kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya semasa pandemik COVID-19 yang sedang melanda ini amat wajar dipandang serius oleh pelbagai pihak. Hal ini demikian kerana isu ini berpotensi menjadi pembunuh senyap
dan bakal memberi impak negatif bukan sahaja kepada individu tetapi kepada masyarakat, agama dan juga negara. Akhir kata, marilah kita semua bersama berganding bahu untuk membantu negara dengan stay at home untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Juga semoga kesihatan mental kita kuat dan kita dapat mengharungi segala cabaran yang mendatang. Sekian, terima kasih.